Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka wa salama tasliman kasiran amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Aman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, berkumpullah seluruh makhluk nak buat sesuatu, takkan dapat melainkan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kuasa menentukan sama ada apa akhirnya jadi pada setiap makhluk Allah ni, sama ada manusia, jin ataupun yang lain, ialah Allah. Sama ada dia masuk syurga, masuk neraka, ataupun dihancurkan atau dimakan oleh orang atau haiwan lain. Dia punya akhir cerita, macam kambing, sama akhir dia mati atau dimakan orang atau dimakan haiwan lain. Allah yang menentukan. Manusia dan jin sama ada akhirnya syurga atau neraka. Tapi Allah tentukan manusia ni diikut adab dia, undang-undang Allah. Tak ada yang taat perintah Allah, tak percaya kepada Allah, percaya pada Nabi-Nabi Allah, lepas tu taat Allah, Allah masuk dalam neraka, tak. Jadi ikut undang-undang yang Allah telah buat lah. Dan undang-undang yang Allah telah buat adalah manusia yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dia, dan taat perintah Allah dengan cara yang ditunjukkan oleh Rasul Allah dan dengan niat nak suka ke Allah, sehingga Allah suka akhir kehidupan dia ialah dimasukkan dalam syurga. Dan mereka jin dan manusia yang tak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, tidak taat Allah, seperti mana cara yang Allah mahu dengan niat nak suka Allah, sehingga Allah suka, akan masuk neraka. So ini ketentuan undang-undang Allah yang manusia tak boleh lari dari undang-undang ni. Undang-undang ni tak bertukar dan tak berubah selamanya. Jadi satu orang yang melanggar perintah Allah takkan berjaya. Allah tak buat dia berjaya. Dan orang yang beriman kepada Allah dan taat perintah Allah akan buat dia berjaya. Dia takkan gagal. Jadi manusia kena buat diri dia berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang boleh menemui Allah. Maksudnya boleh jadi kekasih Allah. Itu jalan lurus. Jalan yang mana tak ada ke kiri dan tak ada ke kanan lah. Jalan kiri kanan jalan syaitan. Dan dia takkan berakhir dengan syurga, berakhir dengan neraka. Jadi yang mengikut jalan lurus, jalan yang dapat sampai ke Allah, dapat jadi kasat, itu jalan yang kita kena ikut. Dan kita kena berusaha untuk ikut jalan itu. Bukan kita
buat biasa je. Tak, kita kena berusaha untuk berada di atas jalan tu. Kita mungkin terpergi out of the jalan lurus. Kita mau masuk balik at time lah, jika sekiranya. Jadi kita tidak akan selamat berada di atas jalan lurus tu kalau kita tidak berada di tengah-tengah jalan. Kalau kita berada di tepi aja, hampir-hampir keluar di jalan. Jadi kita senanglah ditarik oleh syaitan yang gunakan nafsu kita untuk kita menyimpang dari jalan tu. Jadi di sepanjang jalan tu syaitan berdiri dan melambai dan mengajak setiap manusia supaya keluar daripada jalan tu. Jadi pertama Allah letak satu orang berada jalan lurus, tapi dia tak berusaha untuk tetap berada di atas jalan tu. Sebab dia tak mau berada di tengah-tengah jalan tu. Tengah-tengah jalan tu dia mesti tidak buat benda yang menghampiri haram. Walaupun dibenarkan, tapi yang menghampiri haram dia tinggalkan. Yang makruh dia tinggalkan. Dia akan buat yang fardu. Dan semua yang fardu dan yang sunat, sama ada yang dituntut atau tidak dituntut. Tapi dia tidak akan buat yang makruh. Membuat satu yang makruh ni seumpama berada di tepi jalan. Sikit masuk out daripada jalan. Jadi kita kena berada dalam tengah-tengah jalan. Jalan tu, keliling dia tu, macam jalan tu, keliling dia tu dia punya border. Namanya hududullah. Hududullah, batas-batas Allah, hudud. Kita tak boleh dekat dengan batas tu. Kita mesti berada di tengahnya. Untuk berada di tengah ni, kita buat semua yang fardu, tinggalkan semua yang haram. Yang makruh pun kita tak buat. Sama ada menghampiri haram atau tidak menghampiri haram. Kalau macam Sufyan, dia mau ikut yang menghampiri haram, makruh, maka at any time lah, senang pergi daripada jalan yang lurus. Macam Yazid. Jadi kita jangan buat diri kita buat yang makruh. Buat haram lagi lah tak boleh buat. Kalau buat haram memang kita dah keluar lah daripada jalan lurus. Kalau kita buat benda haram, berzina, kita keluar daripada jalan lurus tu. Dia tak boleh jalan lurus tu. Jalan lurus ni jalan Allah SWT. Kita ikut jalan tu, kita akan jumpa Allah lah, ataupun dapat jadi kekasih Allah. Dan Allah SWT menjanjikan mereka yang dapat dia, maka di akhir hidup dia masuk syurga. Maknanya hujung jalan dia adalah syurga. Tapi mereka yang tak dapat berada di jalan lurus tu, kerana nak ikut jalan yang dinamakan jalan mainstream. Mainstream maknanya malah jalan semua orang ikut. Macam Sufyan, dia nak ikut mainstream. Mainstream apa? Jalan cari dunia. Itu jalan memang bukan jalan lurus. Itu banyak orang ikut. Dan jalan tu dia punya final destination dia tak jumpa Allah ni. Yang tadi jalan lurus, tepi kiri jalan tak betul. Yang ni jalan betul, main road, mainstream. Dia tak ada jalan kiri kanan, semua jalan sesat.
jalan tu mawa manusia neraka. Langsung tak masuk jalan lurus. Kenapa? Mereka terus langsung tak ada keinginan nak dapat Allah. Langsung tak ada. Mereka hanya nak dunia. Jalan yang sesat ni, yang besar dan luas, ramai orang ikut. Jadi ada satu jalan lurus, yang kiri kanannya syaitan ada untuk jauhkan dia jalan lurus. Satu jalan sesat. Jalan sesat tu dia takkan jumpa Allah lah, takkan, sebab end point dia ialah masuk neraka. Macam mana luas, senang, semua orang ikut jalan tu. Dan banyak orang ingat ini jalan betul. Dia ramai ikut, tapi bukan jalan betul. Kenapa dia ramai ikut? Sebab dia jalan ikut nafsu. Macam Sufyan. Jalan ikut nafsu apa? Buat ikut suka hati. Ini senang lah. Semua orang ikut jalan tu. Berlumba-lumba semua jalan tu kat dunia ni. Dalam hati langsung tak ada nak Allah. Pijak je atas jalan tu nak dunia. Tak ada nak Allah Taala, langsung tak ada sebut. Jadi orang yang nak dunia ni, Nabi hantar kat dia orang pun dia tak nak ikut. Kami tak nak beriman kepada Allah dan beriman berasul. Dan kami tak percaya kamu Nabi, kamu penipu. Yang kami lihat tak ada apa pun luar biasa dengan kamu. Kami tak akan ikut kamu sehingga kamu tunjukkan kami bukti yang kamu rasul. Kaum Hud, Nabi Hud AS, cabar dia. Kami, dia kata, apa pun takkan sedia. Beriman kepada Allah, beriman kepada kamu yang rasul, mengikut perintah Allah, kami semua tak nak. Walau, kata dia, tambah ketua-ketua dia, kami sedia untuk terima seksaan yang paling pedih pun, namun kami tak akan. Jadi bila dia orang kata macam tu, maka Allah hantar mereka azab yang sangat pedih. 8 hari 7 malam. Heran. Mereka diangkut oleh angin naik ke langit, ke atas, dan dihempap terus ke bumi macam jadi mayat, macam pohon kelapa atau pohon kurma yang terdampar. Pusing angin 7 hari 8 malam. Kata Allah, mereka hancur, terus habis daripada dunia ni. Dan selepas mereka diganti dengan kaum yang lain. Jadi Hud AS buat dakwah, ajak mereka. Bila dia orang kata kami tak nak, kami sedia nak terima azab pedih pun, tapi kami tak mau. Macam itu mereka tu, kata Allah, obstinate, rebellious. Orang yang engkar, yang begitu sekali tidak mau beriman pada Allah, tak mau percaya sebagai Nabi. Jadi bila datang azab tu, kata Allah, dengan rahmat Allah, Allah selamatkan Lut dan kaum mereka yang bersama dengan dia. Itu keadaan yang berlaku pada tiap-tiap kaum yang dulu, yang Allah hantar Nabi. Allah hantar azab, Allah selamatkan Nabi dan kaum yang mereka yang bersama Nabi. Dan Allah ganti kaum yang lain. Jadi berlaku begitulah keadaan manusia. Kaum Hud ni, dia saudara Nabi Nuh. Nabi Nuh tu semua keturunan daripada yang naik kapal. Yang naik kapal Nabi Nuh tu semua orang beriman.
Tak ada tak beriman. Yang akhirnya terdampar di bukit judi. Sejak itu mereka dapat tahu macam mana nak buat kapal, perahu. Dengan teknologi dapat buat perahu ni, mereka mula mencari dunia di laut, menjadi nelayan. Mereka mula mencintai dunia. Mereka tak ada nak lain, nak dunia je. Jadi mereka bila nak dunia, mereka jadi rosak. Bila Allah hantar Nabi Hud, kata Allah saudara Nabi Nuh. Dia orang tak mau. Mereka tu dulu, datuk nenek mereka, orang yang beriman. Nuh AS kata, ya Allah, kau hancurkanlah mereka semua yang tak nak beriman dengan aku. 950 tahun aku buat usaha dakwah. Yang ikut aku ni ada 80. Yang ini je selamat. Yang lain ni kau hancurkan dia. Kalau mereka beranak pun, anak mereka jadi anak yang tak beriman pun. Allah kabul semua doa dia. Tapi itulah jadinya selepas Nuh meninggal, mereka datang jadi kaum Ad. Mereka jadi kaum yang sangat degil, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi masalahnya sekarang, Nuh AS berdoa supaya kat muka bumi ni tak ada lagi lah orang tak beriman. Maknanya yang kat dunia ni semua beriman. Tapi apa jadi? Yang beriman tu, bila dia dah habis bah tu, dan selepas Nuh AS meninggal, mereka jadi kaum yang melanggar perintah Allah. Dan ni semua sebab dunia. Dan jadi kaum yang mencabar Allah pula. Jadi begitu juga yang Hud dengan mereka yang beriman. Mereka pula kemudian jadi kaum yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi kenapa mereka ni mencintai dunia? Sufyan, kenapa mereka dulu beriman kepada Rasul, selamat daripada bah, kena jadi kaum yang mencintai dunia dan tak mau beriman kepada Allah. Allah hantar Nabi Hud dah. Kenapa mereka ni, datuk nenek dulu orang beriman kepada Allah dan Rasul, kena jadi kaum tak beriman sebab cinta dunia. Kenapa mereka mencintai dunia? Sufyan sendiri mencintai dunia, sebab tu dia tak dapat bagi jawapan. Kan? Kenapa dia mencintai dunia? Buat kerja. Kerana mereka tak buat kerja. Satu perintah Allah yang mereka semua tak suka nak buat. Mereka beriman kepada Allah Rasul, tapi mereka tak buat kerja Nabi yang ditinggalkan oleh Nabi. Mereka buat kerja dunia je. Jadi bila kita buat kerja dunia je, kita semayang aja, tapi kita tidak buat kerja supaya cinta dunia tak masuk dalam hati kita, dengan korban harta diri kita, iaitu kerja mengajak manusia kepada Allah, maka tentulah dunia itu masuk bertapak dalam hati kita. Jadi semua sebab-sebab kaum-kaum yang dulu binasa setelah ditinggalkan oleh Nabi mereka, kerana mereka bila ditinggalkan oleh Nabi mereka tak buat kerja Nabi. Mereka meninggal kerja Nabi itu sebab mereka nak dunia. Sebab maksud hidup mereka dah salah. Mereka nak dunia. Jadi kita juga selepas Nabi meninggal, kita juga nak dunia. Bila kita nak dunia, kita kejar dunia, tentulah kita tak mau guna masa untuk kejar Allah. Sebab maksud kita telah hilang. Kita tak tahu bahawa Allah jadikan kita ni untuk jadi kekasihnya, bukan untuk jadi kekasih dunia. Allah SWT bagi kita dunia untuk kita guna setakat kita perlu untuk hidup dalam dunia ni.
Itu saja. Allah suruh kita duduk dalam dunia dan guna dunia sekadar yang kita perlu. Lebih kita mau belanja di jalan Allah. Itu dia. Tapi apa berlaku? Kita kejar dunia, dapat dunia, kita tak mau belanja di jalan Allah. Kita tak mau buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Kita tak mau lapang masa untuk buat kerja. Kita hanya kejar dunia. Kita silap maksud hidup kita. Daripada dulu sampai sekarang orang silap. Sebab perkara pertama dia orang tak tahu, mereka ni dicipta oleh Allah untuk apa. Dia orang ingat Allah cipta kita ni untuk kita bersenda gurau dan bersukaria dekat dunia ni. Supaya kita dapat pulun dunia ni sebanyaknya sebelum kita mati. Macam Rashidi, dia maksud hidup tak pernah tahu. Walaupun dia orang kata tidak aku jadikan jin manusia melainkan untuk beribadah pada aku, tapi dia orang faham beribadah tu semayang aja. Jadi sekadar semayang dah lah, beribadah lah tu. Dia orang tak faham beribadah tu apa maksud. Maksudnya bukan semayang, seluruh diri itu di submit, maknanya menyerah kepada kehendak Allah. Itu nama ibadah, beribadah. Seluruh kehendak jiwa, keinginan adalah untuk menyukakan Allah. Bukan semayang saja. Jadi syaitan biar dia orang faham, saya dah semayang, saya dah mencapai maksud lah. Dah beribadah. Padahal semayang tak betul. Jadi sebenarnya Allah jadikan kita untuk jadi kekasih dia. Kerana bila kita jadi kekasih Allah, baru kita menyerahkan seluruh diri kita untuk menyukakan dia. Dan kita takkan buat apa pun yang membuat dia murka. Sebab dia kekasih kita. Orang yang tak jadikan Allah kekasih dia, semayang, dia tak buat semayang dengan betul. Dan benda lain dia tak buat untuk buat Allah suka, tak. Buat dia suka. Walaupun dia semayang, dia buat dia suka. Semayang pun cara dia suka. Tak ada ingat Allah. Macam mana kamu beribadah tu maksud kamu semayang aja? Beribadah tu bukan semayang. Seluruh perintah Allah dalam Quran tu, kita mau taat dengan cara Nabi SAW, dengan niat nak buat Allah suka. Bukan semayang aja, beribadah kan. Tapi Sufyan dipahamkan oleh syaitan, kawan dia, beribadah tu semayang. Itu pun dia tak buat dengan betul. Dia kata dia dah mencapai maksud dia dicipta. Jadi sebenarnya senang cerita, maksud kita dicipta ialah untuk jadi kekasih Allah. Itu susah nak ditukar, nak interpret jadi semayang. Susah. Bila maksud kita dicipta untuk jadi kekasih Allah, jadi dia bukan hanya semayang. Dia maksudnya membuat benda yang dia suka dan memelihara diri kita dari buat dia murka. Kekasih. Jadi kerana hari ni orang tak kata maksud hidup saya nak jadi kekasih Allah, mereka semua kata nak beribadah. Jadi mereka yang semayang ingat mereka dah capai maksud, kan, menjadi kekasih Allah. Jadi Yazid walaupun dia faham, kan, cinta dunia ni disebabkan tak buat kerja dakwah. Dia buat kerja dakwah tapi cinta dunia tak keluar. Sebab dia buat kerja dakwah dengan tidak korban diri dan harta dia. Dia mau buat dakwah aja, tapi korban tak ada. Jadi syaitan buat salah kat situ. Macam mana nak buat orang ni dakwah salah? Dia percaya bahawa dakwah ni saya buat tapi korban saya tahu. Sebab yang saya cinta dunia. Saya nak buat kerja tempatan aja yang tak perlu saya belanja duit saya, tinggal keluarga saya. Saya tak perlu. Saya senang lah. Lagi pula orang pun tak ada marah-marah sangat pun. Tak ada orang sampai pukul. Macam Sufyan, okey lah buat kerja tempatan. Tapi kalau keluar saya tak mau.
Kalau orang marah saya akan marah dia balik. Macam Rasidi, kerja tempatan. Ingat perintah Allah tu buat kerja tempatannya. Syaitan buat. Sedangkan kita kena buat seperti mana kita dihantar, seperti Nabi di seluruh dunia. Kerja tempatan, kita kena buat kerja di bandar, kerja di negara, kerja di seluruh dunia. Dan kita usaha supaya setiap manusia datang kepada tahap ini. Jadi kerana kita sudah disalah, kita berada jalan lurus, tapi syaitan sudah lambaikan kita. Jadi kita sudah ikut jalan tu, yang tepi tu. Tak sampai ujung jalan lurus tu. Dah masuk gaung. Jadi tak jadilah orang beriman orang saleh. Yang ikut jalan yang luas tadi, yang ikut suka hati, terus masuk ke ujungnya gaung. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ikut jalan yang lurus. Dan suruh kita berdoa pula. Dalam tiap sembahyang, tiap rakaat kita diperintah untuk baca surah Fatihah. Dalam tu doa, pada Engkau kami taat, pada Engkau kami minta. Beri kami petunjuk jalan yang lurus. Berulang-ulang kali doa. Tak menghayati jalan mereka yang Kau beri nikmat. Itu jalan Nabi kita Muhammad SAW dan mereka yang ikut Nabi. Dan bukan jalan yang Kau murkai dan jalan mereka yang sesat. Yang Kau murkai buat jalan luas tadi, yang dunia je nak. Yang sesat yang ikut jalan lurus, ikut syaitan, tak ikut sunnah, zub, keluar daripada jalan lurus. Dua-dua ni masuk neraka. Jadi kita mau berada di jalan lurus, jalan mereka yang diberi nikmat, jalan para Nabi. Kita Nabi Muhammad SAW tentu sekali untuk berada jalan lurus, kita kena berada di tengah-tengah jalan tu. Iaitu kita kena buat kerja mengajak manusia kepada Allah seperti mana Nabi kita dan semua Nabi-Nabi lain. Atau mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kebaikan. Sebab itu Allah beritahu pada Nabi, kata pada mereka, Kul hazihi sabili, katakanlah kepada mereka, inilah jalanku, mengajak manusia kepada Allah. Kalau kita tak buat kerja tu, kita sebenarnya tak ikut tengah jalannya. Anytime boleh diajak oleh syaitan ikut jalan tepi. Kita kena buat kerja dakwah ni, kerja mengajak manusia kepada Allah, kerja yang dibuat oleh Nabi kita dan semua Nabi-Nabi yang Allah hantar. Sebab itu semua Nabi-Nabi ni masuk syurga, selamat di neraka. Kita pula tak buat kerja Nabi, macam mana boleh masuk syurga, selamat di neraka? Hari ni kita sudah silap sekian lama menganggap dakwah ni bukan kerja kita, kerja Nabi dan Rasul. Rasul buat kerja dakwah, Nabi pun simpan untuk diri dia. Pahaman yang sesat ini berada dalam fikiran orang Islam sejak sekian lama. Inilah cara syaitan menghasut manusia ni supaya tinggal kerja dakwah sejak dulu lagi. Dengan memberitahu pada mereka, kerja dakwah yang dibuat oleh Nabi kamu tu bukan kerja kamu. Kamu hanya sembahyang, puasa, zakat. Dakwah ni dah habis. Matinya Nabi, matinya dakwah. Itulah yang dipaham oleh manusia, dibuat oleh syaitan, terlaknat, musuh kita yang nyata. Dan fahaman tu hidup segar bugar dalam semua orang, termasuk dalam ulama yang dikatakan ulama, bahawa tidak menganggap bahawa kerja Nabi ni kerja dia. Tidak menganggap bahawa perintah yang besar sekali untuk berada di jalan lurus di tengah-tengah ialah kerja mengajak manusia kepada Allah dengan basirah, dengan yakin, dengan kepercayaan bahawa apa yang aku ajak tu benar. Inilah jalanku dan jalan mereka yang ikut aku. Macam mana boleh dakwah bukan kerja kita?
Macam mana boleh kitab tulis dakwah untuk Rasul, Nabi simpan untuk dia. Kita semua rehat cari dunia. Mana ada? Jelas dalam Quran, tapi Quran kita telah belakangkan dia. Kita tidak ikut Quran. Kita tidak mau ikut Quran. Kerana itu kita tidak berada di jalan yang benar. Kita tidak berada di jalan yang lurus. Sebab itu kita senang. Semua umat-umat Nabi selepas Nabi meninggal senang disesatkan oleh syaitan. Jadi Nabi SAW bagi tahu di kalangan umatku ini ada satu orang. Nanti dia datang kemudian daripada aku. Dia sangat cinta pada aku. Aku pun rindu dia. Dia kekasih aku. Kerana dia tu menghidupkan kembali kerja Nabi ni. Dan dapat memahami benda ni yang tak dapat dipahami oleh umat Nabi yang terdahulu. Kata Allah, aku rindu dengan kasihku. Sahabat saya, bukan kami kasih kamu. Kamu sahabatku, kekasihku kemudian yang datang selepas aku. Bukan ramai, seorang. Yang sangat mencintai aku, makna sangat mahu ikut aku. Dan sedia korban harta diri dia untuk itu. Itulah. Jadi sekarang ni umat Muhammad saya ada satu orang. Dan saya nak bagi tahu kamu, tak ada orang yang lain tu, tak ada. Orang tu dengan izin Allah lah saya. Mengajak kamu menghidupkan balik kerja Nabi ni. Hari-hari kena buat kerja ni, cuti mati aja. Saya seorang yang kat dunia cakap macam ni. Selama sekian lama. Kalau kamu tak ikut aku, kamu akan rugi dan sesat. Kamu kena ikut aku walau merangkak di atas salji. Kata Nabi, selepas aku meninggal, keluargaku, ahli keluargaku dipinggirkan. Sehingga datangnya pemuda dari timur. Pemuda dari timur tu tuan, dengan izin Allah tuan saya, yang kembali memuliakan keluargaku. Ini dalam skrip yang saya buat dengan izin Allah pada buka Islam. Ya Allah, ampun dosa kami. Kerana telah bergaduh, berbunuhan sama sendi, sehingga terbunuhnya Hadrat Hasan, Hadrat Husin, Hadrat Osman dan Hadrat Ali. Ini memuliakan keluarga Nabi, menantunya dan cucunya. Dan belum pernah lagi orang Islam minta ampun kerana bunuh anak Nabi. Walaupun bukan dia bunuh, tapi dia bersama dalam kita semua satu umat yang telah buat dosa besar, membunuh cucu Nabi dan menantu Nabi tanpa minta ampun pun. Selama sekian lama, baru sekarang pemuda dari timur tu mengajar kamu supaya memuliakan keturunan Nabi. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, inilah kerja dengan izin Allah yang umat-umat terdahulu telah tinggalkan. Setiap Nabi mereka meninggal, hanya umat Muhammad saja. Itu pun seorang je yang bangun untuk hidupkan kembali. Kalau tidak, umat ni juga jadi macam umat terdahulu, lumpuh, lingkup, hancur, dan tidak akan dapat berjumpa Allah. Dan banyak umat yang akan masuk neraka. Sikit je. Tapi Allah takdirkan, iaitu orang yang beriman beramal soleh. Banyak umat terdahulu sebelum Nabi, dan banyak juga umat selepas Nabi. Kerana umat ni bangun atas kerja ni lah, dakwah ni. Kalau tidak, tak mungkin boleh jadi orang beriman beramal soleh. Atau maksud tu tuan, siapa sedia bangun atas kerja ni? InsyaAllah. Pertama, kena buat kerja tempatan 1,5 jam. Sebulan 3 hari, 4 hari, 5 hari di jalan Allah. Kena buat betul-betul dan kena ikut. Setahun 4 bulan 40 hari, 20 hari di jalan Allah dengan harta diri. Bulan bila? Sebulan, dekat bulan lah. Berapa bulan? Yang 40 hari, 40 bulan tu